بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pengerusi dan jawatan kuasa masjid, Tuan Imam Ustaz Amir, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bila, Tuan-tuan Siap, hadirin mukminin, hadirat dan mukminat, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita merafakkan rasa setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita keupayaan untuk sama-sama berhimpun pada malam yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan ini, insya-Allah. Pada malam ini saya diberikan amanah untuk berbicara soal yang berkaitan dengan harta yang barakah, jiwa yang tenang. Sebagai manusia, siapa pun kita, apa latar belakang pun kita, menginginkan harta, menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan. Artinya tajuk kita pada hari ini, harta boleh mendapat kebahagiaan. Dengan wang ringgit boleh mendapat kebahagiaan. Dengan tanah yang kita ada boleh mendapat kebahagiaan. Dengan emas dan perak yang kita ada boleh mendapat kebahagiaan. Dengan saham-saham yang kita laburkan boleh mendapat kebahagiaan. Kita nak duduk dalam lingkungan orang-orang yang mendapat sa'adah, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, fid darain, dunia dan di hari akhirat. Alhamdulillah, malam ini kita berada dalam masjid yang diberi nama Masjid Tuanku Syed Putra Jamalul Lail. Sedar tak sedar, kita dah 15 tahun berada di masjid ini. Antara satu nikmat yang paling besar, bagaimana yang tak boleh diungkap di bibir kita, apabila harta yang ada daripada tanah ini, daripada bangunan ini, dari sudut maintenance pada bangunan ini, elektriknya, airnya, imarah bangunan ini, hasil daripada dana wakaf yang ditinggalkan dan diperkenankan oleh almarhum Tuanku Syed Putra Ibn almarhum Tuanku Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Pelih yang ke-6. Dan projek wakaf ini juga diketuai oleh almarhumah Tengku Budriyah, almarhum Tengku Ismail, Raja Perempuan Besar Perlis, yang juga permaisuri kepada almarhum Tuanku Syed Putra. Dan masjid ini 15 tahun dulu masjid yang ke-100 yang dibina di negeri Perlis. Selepas 15 tahun, di seluruh negeri Perlis sudah memiliki lebih daripada
200 masjid. Dan masjid ini satu-satunya masjid yang dirasmikan oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail semasa baginda ditabalkan sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-12. Sebagai orang luar, saya bukan orang Perlis, boleh tengok masjid ni cantik. Daripada jauh nampak kubah hijau, mengingatkan saya kepada kampung saya duk belajar dulu, iaitu Al-Madinah Al-Munawwarah yang tersergam indah. Di bandar Madinah itu Masjid An-Nabawi Al-Sharif, Masjid Nabi SAW, kubah hijau. So tema ataupun desain masjid ini, kubahnya diambil daripada inspirasi Masjid Nabi SAW. So kalau orang Perlis duk teringat kat Masjid Nabi, sampai lah ni dah tak boleh nak pergi keluar kan, duk masjid, dalam masjid kita ni insya-Allah ada rasa lah sikit. Dan masjid ini sebagai masjid perintis yang dinamakan dengan gelaran penuh Raja Pemerintah Negeri Perlis, iaitu Tuanku Said Putra Jamalul Lail, tidak seperti masjid-masjid yang lain di negeri ini di mana hanya mengambil nama ringkas seperti yang tuan-tuan sedia maklum, masjid lama kita, Masjid Alwi, Masjid Sirajuddin, Masjid Putra dan yang lain-lainnya, dan menjadi tumpuan di seluruh Malaysia, menjadi tumpuan pihak luar untuk datang ke masjid ini apabila sampai di negeri Perlis. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah satu kenikmatan ya Allah kurniakan melalui harta yang barakah, harta yang barakah yang dimulakan oleh tuanku sampai diteruskan oleh generasi-generasi yang kemudian. Sebab itu hadis Nabi SAW dalam hal yang berkaitan dengan amalan sunnah yang dimulakan, amalan baik yang dimulakan, Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dari mula, siapa yang memulakan urusan wakaf, sama ada tanahnya, sama ada pembangunannya, sama ada dananya, sama ada buah fikirannya, maka pahalanya berpanjangan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Macam mana kita nak rasa reta kita itu membahagiakan kita? Reta itu barakah. Barakah ini ibu ayah, para hadirin yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab dia panggil al-barakah, iaitu ziyadatul khairi wan nama, penambah baikan, baik itu bertambah dan reta kita itu berkembang. Itu maksud barakah. Kita duk sebut barakah, tapi apa dia? Orang Perlis dia mungkin sebut prosperity. Cakap orang putih sikit nak. Prosperity maksud benda satu, benda RM1, RM2, tapi boleh makan, boleh guna sampai 4 orang contoh. Nabi kata barakah tu makan seorang boleh makan, benda beli untuk seorang makan boleh makan untuk 2, beli untuk 2 orang boleh makan untuk 3, beli untuk 3 orang boleh makan untuk 4. Itu mudah faham. Barakah ni benda yang berkembang, benda yang boleh dinikmati oleh ramai orang. Itulah barakah. Barakahnya harta kita apabila diwakafkan. Yang boleh semayang itu bukan seorang kita. Lagi besar masjid itu, lagi imarah masjid itu, ramailah yang boleh menikmati kebaikan dan keberkatan daripada harta yang kita wakafkan. Sebab itu malam ni saya nak lebih tekankan tajuk wakaf. Apakah itu wakaf, para hadirin, ibu ayah? Wakaf ini tak sama macam zakat. Ada orang dia faham zakat tu wakaf, wakaf tu zakat. Tak,
Waqaf bukan zakat, zakat bukan waqaf. Waqaf ni infak, harta yang tertahan. Sebab itu dalam istilah Arab dikata al-habsu, ditahan harta tu. Al-man'u, ditegah untuk dimiliki. As-saknu, dia berhenti harta tu. Berhenti pasal apa? Dia berhenti bila diserahkan lillahi ta'ala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh diimarahkan, boleh diniagakan, boleh dimakmurkan, tapi dia, duit tu akan beralih semula kepada dana-dana awam, dana-dana waqaf. Sebab itu Nabi SAW sebut kepada para sahabah tentang waqaf ni. Nabi kata dalam maksudnya, waqafkanlah tanah itu dan berilah hasil buahnya dengan sedekah. Kita ada tanah serelung, kita ada tanah seka, kita waqaf lillahi ta'ala. Nak waqaf tu, dia bukan sebut waqaf macam tu saja. Dia ada enactment dalam negeri kita ni, dia ada enactment bawah Maib Majlis Agama Islam. Kita kena serah kat dia. Jadi harta kita tu, dia akan diserahkan sepenuhnya, tukar nama kepada majlis agama, kemudian boleh diimarahkan, nak dibangunkan. Sama ada kita gunakan atas kapasiti waqaf am ataupun waqaf khas. Jadi harta tu selama mana berjalan, selama mana digunakan, selama itulah kita mendapat pahala daripadanya. Sebab itu Nabi galakkan para sahabah untuk mewakafkan tanah mereka dan tanam. Boleh tanam di atas tanah wakaf itu. Nak tanam apa boleh tanam? Padi ke, macam biasa kita duk buat tu. Nak tanam harum manis ke, kalau kami belah Perak tu durian lah. Durian musangking, D24, apa jenis, tembaga tak tembaga, durian bukit tak bukit, tanam. Hasil tu boleh masuk dalam dana tabung wakaf, boleh masuk. Masya Allah, selama mana mengalir pahalanya luar biasa. Sebab itu di antara galakan oleh Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala perintah kepada kita untuk melakukan wakaf dan sedekah dengan harta yang kita suka. Ibu ayah suka kata apa? Wakaf tu. Masya Allah, kalau boleh sampai ke peringkat itu, luar biasa. Apa yang kita ada, kita rasa benda itu Allah punya, kita akan kembali kepada Allah. Tiada apa yang kita punya. Lihatlah gunung yang tinggi, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang bersih, itu Allah punya. Lihatlah rumah kita yang besar, itu Allah punya. Maknanya kita rasa itu Allah punya. Dan kita bersedia untuk berikan apa yang cantik, yang kita suka, di jalan fi sabilillah. Sebab itu Quran tegaskan dalam firman Allah dari surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sebenarnya, kata Allah, sehingga kamu belanjakan sebahagian daripada harta yang paling kamu sayang. Apa yang kita sayang tu kita beri. Itu antara kebajikan yang dianggap sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni turun dekat Nabi, Nabi sebut dekat sahabat, sahabat hafaz, mereka terus beramal. Terus beramal. Antaranya Abu Talhah. Abu Talhah bila dengar ayat ni turun, dia kata, ya Rasulullah, inna li ha'id bil Madinah wa huwa ahabbu ilayya wa huwa ahabbu amwali ilayya
أفأتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ فإنك مال رابح فإن مال رابح atau kama qala Rasul. Abu Talhah ni bila dengar tentang ayat ni, bagi apa yang dia suka, dia kata, ya Rasulullah, aku ada kebun tanah yang aku sangat sayang. Kebun tu menjadi, yang dia bagi ni makna jadi, buah dia jadi, ghanum buah dia. Dia kata, itu yang paling aku sayang ya Rasulullah. Jadi bahagian yang sayang ni aku nak berikan, aku nak sedekahkan lillahi ta'ala. Nabi dengar macam tu, Nabi kata, bah, untung. Sebab yang hang bagi itu harta yang paling beruntung. Hang bagi lillahi ta'ala, Allah akan gantikan yang lebih untung daripada itu. Dan Nabi SAW sebut harta itu, infak itu, wakaf itu adalah lebih baik disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan lil aqrabin, kepada orang yang dekat. Boleh kita wakafkan pada keperluan-keperluan yang terdekat, adik-beradik ke, kita wakafkan. Jiran tetangga ke, komuniti setempat ke, ahli karyah ke, kita ada tanah, buat musalla lillahi ta'ala, digunakan oleh orang terdekat. Madrasah tak ada kat sekolah kita, di tempat kita, komuniti kita, kampung kita, kita ada tanah, kita declare wakaf. Habaq dekat Maib, kita nak wakaf lillahi ta'ala. Pakat cari dana, pakat apa semua dengan bantuan Maib dan sebagainya, terbangun sekolah. Selama terbangunnya sekolah itu, maka pahala berpanjangan. Almarhum tuanku dah tak ada, tapi kita husnuzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pahalanya berpanjangan kepada tuanku selama ada masjid ni didirikan, selama ada masjid, selama ada jamaah, selama ada majlis ilmu, maka selama itulah ianya berterusan. Bukan benda baru masjid dengan kita, dia sangat sinonim dengan kita. Malah awal kedatangan Islam dalam peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara masjid yang awal sekali dibina atas dasar wakaf adalah Masjid Quba. Kita pergi Madinah, tak sah kalau tak pergi Masjid Quba. Itu masjid awal sekali, dibangunkan dengan ghatta Muhajirin dan Ansar, dibangunkan dengan hasil titik peluh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah 1442 Hijrah. Masjid Quba masih duk ada, lebih daripada itu masih duk ada. Selama itulah pahala mengalir kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebab sahabat nampak, dia nampak pahala itu akan berterusan. Saya akan cerita dengan tuan-tuan bagaimana sebahagian besar para sahabat yang mewakafkan harta benda mereka, sampailah ni harta sahabat-sahabat tu masih duk ada, sampailah. Saya akan cerita pada tuan-tuan. Begitu juga selain Masjid Quba yang didirikan atas dana wakaf, begitu juga dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakaf lillahi ta'ala, sampailah wakaf. Sebab tu tuan-tuan pergi masuk masjid Nabi, kita kadang-kadang pergi Jumaah, dia selalu tanya, Ustaz, macam mana kami nak sedekah duit ni tapi tak nampak tabung masjid kat Masjid Nabi. Memang tak ada lah. Sebab air dia, elektrik dia, aircon dia, semua pengurusan dia adalah daripada dana wakaf yang terus menerus berlaku, terus berterusan berjalan dana itu dari sahabat dulu sampailah diikuti tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah orang lain ni yang kaya-kaya meneruskan dana-dana wakaf untuk Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Masjidil Haram. Masjid-masjid yang ada di Saudi pun macam tu juga, kebanyakannya atas dana wakaf.
tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dirahmati Allah. Bukan sekadar masjid, pusat pendidikan. Antara yang dikenali dan tersohor pusat pendidikan dipanggil Universiti Waqaf. Kat mana tuan-tuan Universiti Waqaf? Banyak Kita baru 10 tahun tak sampai kita ada Universiti Waqaf. Tak sampai 10 tahun. Di Cyberjaya dan di Shah Alam. Tapi di negara Arab dah lama Universiti Waqaf. Sebab semenjak zaman dulu-dulu lagi, daripada Imam Al-Ghazali sampailah ni Universiti Al-Azhar Al-Sharif juga dipanggil Universiti Waqaf. Orang pergi belajar tak bayar apa. Universiti kami belajar dulu di Saudi ni semua Universiti Waqaf. Baik Ummul Qura, baik Jami'ah Al-Islamiyah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, baik Jami'ah Taibah, universiti-universiti di Morocco, Universiti Waqaf, universiti-universiti di Libya, Universiti Waqaf. Semenjak pemerintahan Muammar Al-Qaddafi, bayangkan universiti dan pusat pendidikan itu yang kita duk sebut-sebut pendidikan percuma, pendidikan berkebajikan, pendidikan daripada sekolah rendah sampai orang tua mengaji percuma ni dah dilakukan oleh sejarah Islam yang agak lama, dah lama. Yang tak dilakukan oleh negara-negara barat. Negara barat pun tak buat. Negara-negara besar dunia pun tak. Apatah lagi sistem kapitalis. Tak buat. Tapi Islam, sistem Islam memperkenalkan pendidikan wakaf yang sudah begitu lama. Itu yang kita semua sedia maklum, para hadirin, ibu ayah dirahmati Allah. Tapi hari ini wakaf kita semakin komersial. Wakaf kita lebih sesuai dalam bentuk semasa. Macam mana yang dikatakan semasa? Hari ini tuan-tuan, saya bawa contoh. Ini antara data daripada Jauhar, salah satu agensi kerajaan yang menguruskan dana wakaf, zakat, haji. Sudah banyak dana wakaf ini dikomersialkan, baru kita nampak lebih segar. Kita duk ingat masjid, pusat tahfiz, pengajian, itu saja. Tapi dia boleh pergi lebih daripada itu. Antaranya saya sebutkan yang disebutkan oleh data Jauhar, banyak sudah dilakukan semenjak daripada zaman Pak Lah itu, dipanggil Project NBOS, Strategi Lautan Biru. Digabungkan dana-dana awam, dana kerajaan dengan dana-dana wakaf. Sudah bermula. Maka dibentuk daripada JLC, syarikat korporat dan institusi kewangan telah mengadakan kerjasama dengan Majlis Agama Islam negeri-negeri dengan syarikat-syarikat korporat sudah dijalinkan, dengan UDA Holding, dengan Tabung Haji, dengan Nada Sepakat Corporation, dengan Bank Islam, dengan Bank Ar-Raj'i, dengan Bank Muamalat, CMB, Maybank dan lain-lain bank. Antara bangunan, banyak contoh-contoh. Antara yang popular, kalau tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur, ada satu menara yang diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, dekat dengan KLCC, dekat dengan Mandarin Oriental Hotel. Situ kaki persegi 1,000 harga dia, mahal. Yang dipanggil Imarah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan digunakan sepenuhnya selama 25 tahun oleh Tabung Haji dan disewakan kepada Bank Islam Malaysia Berhad. Bangunan itu sesegam indah. Kita tengok bangunan tu, nilai dia waktu di pembangunan itu 151 juta. Nilai dia. Daripada 2 lot tanah saja. 2 lot tanah. Lot 168 dan lot 169 Jalan Perak. Keluasan dia bukan besar sangat, sekitar 0.45 hektar. Tak sampai 1 hektar. Tapi cerita dia,
punya barakah. Ni saya nak cerita barakah. Dia bukannya diberi oleh satu orang yang billionaire, orang yang terkenal, hanya diberikan oleh seorang pedagang tanah tu. Tapi dia nampak tempat tu cantik, satu masa nanti akan menjadi imarah, dan diniatkan hasil daripada bangunan tu nanti pahala boleh sampai kat dia walaupun dia berada di alam barzakh. Tanah itu diwakafkan oleh saudagar kain dari India, nama dia Dauji Dadaboy. Nama dia Dauji Dadaboy. Kau ada adik-beradik tang ni kot, no? Harta beliau telah diserahkan kepada Mawib melalui vesting order yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 18 September 1991. Niat lillahi ta'ala diberi. Dia pun dah pi dibangunkan bangunan di situ pada tahun 2007 dan siap 2011 berdasarkan prinsip istithna dan wakalah, dan projek pembangunan menara setinggi 34 tingkat yang dikategorikan sebagai bangunan grade A menggunakan konsep bina, build, beroperasi, operate dan pindah milik transfer BOT. Tabung Haji telah melantik anak syarikatnya TH Technologies sebagai kontraktor untuk tujuan pembinaan di atas tanah wakaf tersebut. Maknanya sudah komersial cara kita menggunakan tanah wakaf itu. Dalam perjanjian di atas, Tabung Haji mendapat hak untuk menggunakan tanah dan bangunan tersebut bagi 25 tahun. Bank Islam akan menjadi penyewa utama dengan menggunakan 30 tingkat daripada keseluruhan bangunan. Pada masa yang sama, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menerima sebanyak 56 juta daripada Tabung Haji sebagai pembayaran wang pajakan secara berperingkat bagi pemajakan tanah tersebut berdasarkan prinsip sewaan ijarah. Pada penghujung tempoh pajakan 25 tahun, Tabung Haji akan menyerahkan sepenuhnya bangunan dan tanah tersebut kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sudah ingat, kita di Perlis pun dah ada kot. Cuma taklah sehebat di Wilayah Persekutuan tu, dengan kemampuan dan kapasiti dia yang besar. Di negara lain, contohnya Selangor pun menjalankan projek yang sama. Perbadanan Wakaf Selangor telah mendatangi perjanjian usaha projek pembangunan hartanah wakaf dengan Nada Sepakat Corporation. Ada gabungan daripada Perbadanan Wakaf dengan agensi-agensi korporat. Kerjasama ini akan melibatkan pembangunan di atas tanah wakaf berbentuk komersial, bertujuan meningkatkan nilai ekonomi serta pelaburan hartanah wakaf. Maksudnya dia akan berkembang tu, dana wakaf akan berkembang, akan jadi hebat. Dan tanah ini telah diwakafkan oleh seorang hamba Allah, orang kampung ya, yang bernama almarhum Abdul Rahman Ali. Dianggarkan nilai pembangunan kasar GDV adalah 40 juta. Mungkin waktu itu tak sampai, tapi bila dah letak satu bangunan, ada nilai yang bertambah. Bayangkan, nilai yang bertambah dapat semula kepada umat Islam. Pahala orang yang infak, orang yang wakaf tu dapat. Di negeri Perak, tuan-tuan, ada juga dibangunkan, ini yang dibuat housing development ataupun construction yang buat di negeri Perak, antaranya Majlis Agama Islam Perak. Dia buat atas tanah 2.34 hektar bagi membangunkan 40 unit rumah kedai. Buat rumah kedai, rumah 116 rumah mampu milik apartmen di Bandar Baru Kampar yang melibatkan kos pembangunan 59 juta. Pahala tu dapat tak kawan wakaf? Dapat. Nilai komersial boleh dapat juga pahala. Para hadirin yang dirahmati Allah, dari mana datang ilham sumber ini? Tuan-tuan, kalau pergi Madinah, para hadirin, ibu ayah, Madinah banyak bangunan dia, ada bukan satu dua, ada beberapa bangunan hotel di sekitar Madinah tu. Ditulis situ, projek ini al-masyru', projek ini dilaksanakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Insya-Allah. Kita pun tengok, Sayyidina Uthman. Kita duk baca Sayyidina Uthman ni dalam kitabnya, kan? Dalam buku sejarah, dalam hadis, tu je kita baca tentang Sayyidina Uthman. Rupanya projek yang duk ada lah ni pun
dibangunkan oleh Sayyidina Uthman. Tapi sahabat yang agung ni dah tak ada. Saya cerita dekat orang yang main datang ke Madinah, saya cerita tu, tengok Sayyidina Uthman bin Affan. Dia kata, macam mana tu Ustaz? Siapa yang jalankan? Itulah dipanggil dana wakaf yang berjalan. Sayyidina Uthman bin Affan, bila baginda Nabi SAW sebut siapa yang boleh beli Telaga Ar-Rumah, sebab Telaga Ar-Rumah ni dia ni lebih kurang 5 km daripada Masjid Nabi SAW. Air telaga dia tu, air dia tu seakan-akan dia rasa payau lah. Kalau kita minum air Zam-Zam rasa apa? Rasa-rasa payau sikit. Dia tu kalau rasa payau sangat, tapi dia ada rasa Zam-Zam lah. Tuan-tuan minum Zam-Zam rasa apa? Rasa Zam-Zam lah, takkan rasa Coca-Cola kot no? Zam-Zam lah, dia rasa tersendiri. Orang Mekah dia dah biasa minum air Zam-Zam. Tiba mari Madinah, dia tak minum air Zam-Zam. Jadi bila mereka beli air daripada Telaga Ar-Rumah yang dimiliki oleh orang Yahudi, dia orang kata, air ni sedap lah, rasa macam air Zam-Zam. Ada macam tu. Macam kita hari ni orang duk sebut telaga apa di Pahang tu, air apa? Telaga Pahang tu. Di satu pergi Gau. Oh, dia kata Gau ni mineral tinggi, dia nak dekat dah dengan Zam-Zam. Tak apalah, dakwa-dakwi tu tak apa. Tapi maksudnya para muhajirin dia teringin nak minum air Zam-Zam, dia pergi beli kat Telaga Yahudi tu. Tapi orang Yahudi ni faham tuan-tuan, daripada dulu lagi kita duk abang kalau mahal-mahal ni harga apa? Harga Yahudi. Dia bantai mahal. Jadi Nabi kata, Nabi kesian dekat Muhajirin, Nabi kesian dekat Al-Ansar. Nabi tengok sahabat-sahabat yang kaya, Nabi kata, siapa yang boleh beli dan wakafkan, di akhirat nanti dia akan minum daripada minuman syurga. Pahala dia pahala syurga. Beli wakaf Telaga Ar-Rumah itu. Sayyidina Uthman sahut panggilan Nabi SAW. Dia pergi beli. Tapi orang Yahudi dia tak mau jual. Ini PL orang Yahudi, dia takkan, bila dia dapat, dia takkan jual suka-suka hati. Kita tuan-tuan, pakat jual lah. Yahudi tak. Dia dapat je tanah di Palestin, habis dia rampas gitu ya. Lepas tu dia takkan dah nak kata nak pulang ke nak bagi hak semula ke, tak ada dah. Itu perangai Yahudi, bukan cerita lah ni, cerita daripada dulu lagi. Tapi Sayyidina Uthman bijak. Orang Yahudi tak mau jual, dia kata tak apalah, aku pajak, aku beli secara pajak, tapi kita buat penggiliran sehari-sehari. Sehari untuk hari untuk aku, sehari lagi hang punyalah, hang jual macam biasalah. Yahudi itu setuju dengan harga 12,000 dirham. Berapa tuan-tuan? 12,000 dirham. Kemudian giliran Sayyidina Uthman pun announce pada penduduk Madinah siapa nakkan air daripada Bi'rul Rumah, nak daripada telaga ni, datang pada hari aku, yang datang pada hari Yahudi tu, datang minum dan boleh simpan stok sehari atau 2 hari, ambil tu bawa balik sekali. Orang Madinah pun pakat datang minum, lepas tu simpan stok untuk 2 hari. Esok giliran orang Yahudi tu, orang dah tak datang dah, pasal dah ada stok kat rumah dah, tak datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampailah orang Yahudi itu perasan dia sedang bernegosiasi dengan Sayyidina Uthman yang sangat bijak dalam perniagaan. Akhirnya dia kalah. Dia kata orang dah tak pakat datang, aku dah tak dapat duit dah. Dia kata aku jual lah. Dia jual dengan harga penuh 20,000 dirham, tambah lagi 8,000. Tuan-tuan dan rahmati Allah, barakahnya air itu, barakahnya wakaf itu, pokok-pokok yang berada di sekitar kawasan itu yang dekat hari ini dipanggil perkampungan Qiblatain. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Qiblatain, dia dekat lah. Dulu perkampungan Bani Salamah, pokok-pokoknya subur. Waktu itu ada 1,550 pokok, ditulis oleh Ahli Sirah. Ahli Sirah sebut 1,550 pokok.
Tuan-tuan, duk ada harum manis berapa pokok? Oh, berapa pokok duk ada harum manis? Ada 1000. Pokok yang kat situ waktu itu 1550. Semua subur. Buahnya ranum, buahnya sedap. Kalau di Arab dia panggil kurma. Kalau tuan-tuan makan kurma, kurma yang paling bagus kurma apa? Yusuf Tayub. Yusuf Tayub tak ada apa lah. Kurma paling bagus ni dia panggil kurma ajwah. Nombor 1 lah. Kemudian jaudah aliyah, mutu yang paling tinggi, dimiliki daripada kebun Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Subur pokok tu. Sampailah ni duk berbuah lagi. Sampailah ni. Tuan-tuan pergi tengok, tuan-tuan akan perhati tengok, ya Allah hebatnya harta Sayyidina Uthman bin Affan. Sampailah hidup. Jadi duit yang duk dapat tu dimasukkan ke mana? Kalau di Saudi itu dia ada kementerian wakaf. Duit tu masuk, dan Sayyidina Uthman sampai lah ni dia ada akaun di salah satu sebuah bank di Saudi. Akaun dia tu berjalan duit setiap tahun 50 juta setiap tahun. Kawan tak ada dah, tapi reta duk masih berjalan, masih duk pusing. Dengan reta tu lah Masjid Nabi SAW maintain. Masjid Nabi imarah, pengajiannya imarah. Kita duk pi pun tak ada bayar apa pun. Tuan-tuan tak pi bayar apa masuk Masjid Nabi tu. Masuk Masjidil Haram tak bayar apa. Hasil daripada dana wakaf. Para hadirin yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kalaulah kita sebahagian daripada pewakaf, bayangkan seronoknya kita menikmati reta yang kita ada, seronoknya kita nanti di alam barzakh, seronoknya kita nanti mendapat syafaat daripada sedekah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. La lagi banyaklah bentuk-bentuk wakaf yang ada pada hari ini yang disebutkan dalam konteks semasa, iaitu di antaranya yang terbaru, tuan-tuan, Jauhar akan announce tentang wakaf amanah saham nasional Berhad. Kita duk carum-carum macam biasa saja, tapi dia akan ada dana wakaf yang masih lagi dalam perbincangan dan akan di-announcekan wakaf ni. Sebab itu kalau kita tengok macam mana penggunaan dana wakaf itu sebenarnya luas, maka tak ada dah lagi. Dengan wakaf yang ada ni, kita dapat menghentikan satu sistem yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Allah isytiharkan perang. Perang kepada apa? Sistem riba. Sistem riba. Kita nak buat perniagaan, kita terpaksa buat pinjaman. Bila meminjam, tuan-tuan, kena bayar lebih. Setiap pinjaman yang bayar lebih itu apa dia? Riba. Jelas dalam Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Quran cerita pasal riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada riba. Kita hari ni, tuan-tuan, riba ni dah jadi macam sebahagian hidup kita. Ini membimbangkan. Kita tengok orang masuk kedai arak, kita akan sumpah seranah lah, apa ni arak. Takkanlah duk Islam, nama Islam, masuk kedai arak. Orang masuk kedai judi, kita sumpah seranah, apa masuk kedai judi, tambah kena tangkap pula tu, penguat kuasa tangkap dalam kedai judi. Allah, kita kata apa ni, kita panggil dia mak judi. Tapi hari ni berapa ramai masuk bank riba, pakai pula sistem riba. Tak ada siapa pun gelar kat dia mak riba ke apa, tak ada.
Sebab di akhir zaman Nabi sebut dosa riba ini dianggap seperti debu yang berterbangan. Dosa tu macam debu, kita anggap macam tak ada apa-apa dah, kita tepih gitu, kepuh gitu ya. Sedangkan dia dosa yang besar. Ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 dosa yang besar, antaranya aklur riba, makan riba. Sebab itu Islam dah perkenalkan lama satu sistem ini yang ada dalam sistem Islam daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita pada hari ini. Satu, dia panggil sistem jual beli. Jual beli ni boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak berurusan dengan bank, pastikan sistem itu sistem jual beli, bukan sistem lending and borrowing. Yang boleh ni apa dia? Buying and selling. Jual beli tak apa kan? Bunyi macam pinjam, tapi bukan pinjam. Kita nak beli kereta, tapi bank tolong belikan, dia bagi kat kita dengan harga untung, cost plus untung. Itu tak apalah, jual beli. Yang tak boleh ni, kita pinjam duit, kita bayar lebih daripada itu, dia panggil riba. Para hadirin, sebab itu wakaf dapat menyelamatkan banyak perkara. Marilah kita sama-sama imarahkan sistem wakaf ini, memberikan sokongan-dakongan kepada Majlis Agama Islam Negeri Perlis dengan macam-macam lagi perkara pembangunan wakaf. Jadi kita ada laluan pengumuman, sila saya letakkan. Assalamualaikum. Sedikit saja mohon perhatian kepada pengarah Jabatan Islam Negara Malaysia, Tuan Rahman, Tuan Pengarah Jabatan Pertahanan Perlis, Tuan Awang Syamini, dan juga Tuan Robi Syah bin Haris, Pengarah Jabatan Umum Negeri Perlis, untuk sama-sama kita ke Anjung bagi mempersihkan keluarga dan diberi dalam terima kasih. Penting ya? Jalan 8 14. Kita ada 2 minit saja meraihkan program kita pada hari ini. Para hadirin, itu senario wakaf yang saya concludekan dan bayangkan para hadirin, kalau sistem ini benar-benar berjalan, tidak ada orang yang tercicir. Daripada wakaf baru, kita tak cerita bab zakat. Jadi saya sebut tadi, ramai orang salah faham antara wakaf dan zakat. Beza wakaf dan zakat. Wakaf ni bentuk infak macam ni, dalam pelbagai bentuk, sama ada am ataupun khas. Zakat dia lain. Ada orang dia nak bayar zakat, dia nak buat sendiri. Dia jumpa imam, Tok Imam, kami nak bayar zakat ni, tengok masjid nak buat apa ni, expansion ni, nak besarkan sikit masjid ni, saya nak bayar zakat saya lah, ni saya bagi zakat untuk besarkan masjid. Betul ke tak betul tuan-tuan? Ini banyak berlaku. Dia bayar zakat untuk besarkan masjid, dia bayar zakat untuk apa dia, bagi pada anak yatim, dia bayar zakat dia untuk apa dia, beli sejadah masjid, bayar zakat, beli sejadah. Ini semua bukan zakat. Zakat ni macam Quran sebutlah, ada 6 syarat, cukup haul, cukup nisab, dan disampaikan kepada 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. 8 golongan ni yang dapat zakat tu. Fuqara, masakin, amil, muallaf, riqab, gharimin, orang berhutang, orang yang fi sabilillah, orang mengaji, orang jihad, wabni sabil, orang yang permusafiran. Yang ni dipanggil orang yang layak menerima zakat. Dan yang menguruskan zakat ni sebaiknya adalah majlis agama, sebab dia adalah pihak yang berautoriti. Manakala wakaf ni dalam bentuk infak.
Tuan-tuan nak besarkan masjid, itu wakaf. Besarkan masjid, nak beli sejadah tadi, ataupun nak beli Quran, nak diwakafkan, nak siapkan maktabah, library, kita guna wakaf, infak, sedekah, itu dipanggil wakaf. Maka salah faham ini sedikit sebanyaklah, bukan pada semua orang, ada sebahagian dia tersalah faham. Dengan dana ataupun kempen pada malam ini tentang wakaf, mudah-mudahan kita dapat mengembangkan dan memakmurkan dan memperhebatkan lagi wakaf, khususnya di negeri Perlis, dan mudah-mudahan negara kita pun yang dana wakafnya dekat hampir lebih daripada 2 bilion dana wakaf, dan kita mengharapkan dana wakaf ni dapat dimakmurkan insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya. Wallahu waliyut taufiq wassadad, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.